KPM. Salam sejahtera, anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Pecutan, di mana hari ini kami akan memberi tumpuan kepada subjek ataupun mata pelajaran biologi untuk kertas 2. Jadi seperti yang anda tahu, memang untuk tahun ini kita ada format baru, tapi kami akan berkongsi bersama anda bagaimana anda boleh mendapatkan markah maksimum dan bagaimana anda boleh skor A ataupun A+ untuk kertas ini. Tapi sebelum tu, jom kita tengok profil guru pada hari ini. Dan bersama kita pada hari ini adalah Cikgu Rama daripada Sekolah Menengah Sains Alam Shah, Kuala Lumpur. Hai Cikgu. Hai Sean, apa khabar hari ini? Sangat sihat Cikgu. Cikgu pula? Ya, saya sangat sihat dan Sean nampak sangat ceria hari ini. Memang ceria kerana bersama dengan Cikgu. Ya, mesti suka biologi. Memang suka Cikgu. Dan sebenarnya saya nak tanya kepada mereka yang mungkin tak tahulah, kertas biologi ni sebenarnya adalah kertas teras ataupun elektif Cikgu? Elektif, ya. Ya. So ini adalah satu mata pelajaran yang perlu diambil jika anda bercita-cita untuk menjadi doktor. Okey, baiklah Cikgu, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan Cikgu. Ya, okey. Silakan. Murid-murid, selamat kembali untuk pecutan biologi SPM 2021. So mesti gementar ya, kerana biologi ini merupakan satu subjek yang rata-ratanya mereka rasa sangat susah. Sean rasa susah tak apabila mengambil biologi? Masa tu bergantung juga Cikgu, tapi okeylah, boleh. Tapi jangan bimbang. Pecutan SPM Biologi 2021 di DTV ini akan membantu anda untuk mendapat markah yang cemerlang ya. So, teacher untuk hari ini akan membincangkan soalan-soalan daripada kertas 2. Kod kertas kita adalah 4551/2. Saya Puan Rama Lechmi dari SM Sains Alam Shah. Ya. Alright, okey. So, paling penting ialah teacher hendak memperkenalkan dulu format pentaksiran kita, format peperiksaan kita yang sudah berubah daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Okey, so kita di KSSM sekarang. Alright. So, ini merupakan satu kertas yang mengambil markah yang sangat-sangat banyak, Sean. 100 markah daripada jumlah 155 markah. 100 daripada 155 markah secara jumlah So mempunyai pemberatan yang sangat-sangat tinggi, Sean. So itu sebabnya murid-murid sekalian perlu membuat perlu tahu dan memberi penekanan yang sangat-sangat tinggi untuk paper ini, untuk kertas ini Alright, okey. So wajaran konstruk dia adalah mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis dan mencipta, dan setiap konstruk ini mempunyai pemberatannya tersendiri. So jika tengok, dia mempunyai pemberatan dia dengan markah-markah yang spesifik lah Okey, so contoh item ini adalah rujuk contoh lah Dia ada banyak, kita pun sudah ada banyak jenis contoh di laman web sana, dan juga murid-murid pun telah menduduki pelbagai jenis peperiksaan Okey, so pemakahan dia adalah analitik. Apa yang teacher hendak tekankan di sini adalah standard kandungan dan standard pembelajaran dalam DSKP. Itulah di situlah soalan-soalannya akan keluar. So itu yang murid dan guru-guru perlu memberi penekanan. Soalan ni semua adalah daripada DSKP dan juga buku teks sahaja. Alright, okey. So yang lain sama jugalah, dia mengaras kesukarannya adalah rendah, sederhana dan tinggi, di mana rendah membawa 50 markah, Sean. So di sini so apabila murid-murid telah membuat banyak latihan, mereka pasti boleh buat soalan biologi kertas 2 dengan jayanya. Jika mereka membuat banyak soalan lah, kerana aras rendah ni senang untuk mendapat markah. Okey, aras sederhana pula. Aras sederhana selalunya daripada mengaplikasi dan menganalisis. Saya tak nafikan dia ini susah sedikit, tetapi kita masih boleh buat.
Hanya jika mempunyai latihan yang sangat banyak. Okey, so aras yang tinggi pula ini yang paling ditakuti oleh murid-murid Sean. Tapi jangan takut, jangan takut Confident, kita mesti ada keyakinan yang tinggi Soalan-soalan ni tidak berubah banyak Sean. Okey, dan murid-murid juga soalan-soalan ini tidak berubah banyak daripada apa yang anda selalu biasa buat. So biasakan diri itu sahaja. Okey, so apa yang anda boleh bawa adalah alatan tambahan iaitu kalkulator. So ini adalah format pentaksiran yang sangat baharu, tetapi bagi saya tidaklah sesukar mana jika anda berjaya menguasainya. Sean, ada apa-apa soalan di sini? Di sini tiada. Tiada. Okey. So markah yang diburu, saya tahu setiap murid di luar sana dan semua harapan guru-guru seluruh Malaysia adalah supaya anak muridnya mendapat A+. Begitu juga dengan saya, Sean. Saya hendak anak murid saya mendapat A+. Kalau boleh, itulah doa setiap guru Malaysia. Betul? Alright. Markah yang perlu anda dapat untuk mendapat A+ ini. So sekurang-kurangnya setiap murid perlu memastikan, challenge yourself. Selalu cabar diri anda supaya setiap kali anda membuat latihan, anda boleh mendapat 50 markah untuk bahagian A. Bahagian A adalah bahagian struktur. Bahagian struktur, cabar diri anda. Mesti anda boleh lakukan. Okey, so anda juga perlu mendapat sekurang-kurangnya 15 markah untuk soalan bahagian B. Bahagian B ini adalah bahagian esei, Sean. Esei macam mana? Bagi Sean lah, yang mana lebih sukar? Struktur ke esei? Saya rasa esei lagi susah, sebab jawapannya lebih panjang kan berbandingkan soalan struktur. Okey, tetapi sebenarnya Sean, sebagai seorang guru yang selama 19 tahun mengajar Sean, saya rasa struktur lebih sukar untuk mendapat markah. Kerana dia mengaplikasikan teknik-teknik yang sangat tinggi and perlu memastikan keyword yang mereka panggil sebagai kata kunci. So anda perlu pastikan benda tu ada. And dia bahagian A ini membawa 60 markah, Sean. Sebab itu bahagian A ini iaitu struktur, murid-murid perlu tekankan. Guru-guru di sana juga jangan lupa. Alright. So bahagian C juga adalah esei. Tapi apa beza bahagian B dengan bahagian C? Dahulu kala kita mempunyai 4 soalan, kita pilih 2. Tapi sekarang sudah susah sikit, Sean. Kenapa? Bahagian B ada 2 soalan, murid-murid perlu memilih 1 soalan. Okey. Manakala bahagian C, tiada pilihan, Sean. Kena jawab semua lah, So itu yang menjadikan murid-murid sangat-sangat gementar untuk mencuba biologi. Tapi sebenarnya soalan-soalannya tidaklah sangat-sangat berbeza daripada apa yang anda tengok daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu pendapat saya. Cikgu. Tapi yang ni adalah untuk kepada mereka yang nak dapatkan markah A+ kan, cikgu? Tapi bagaimana pula untuk murid-murid yang mungkin tidak dapat menguasai sebanyak mana yang boleh atau yang dikejar untuk mendapatkan skor A+? Betul, Sean. Itu kita tidak boleh nafikan. Kalau anda merupakan pelajar yang lemah dan ingin mendapatkan markah supaya anda tahu anda lemah, saya sarankan anda pastikan bahagian ini, memahami dan mengingati. Anda boleh kuasai untuk at least boleh mendapat 40 markah atau 30 markah dalam soalan kertas 2 ini. So itu akan boleh menjanjikan anda luluslah. Betul. Dan saya rasa dengan bantuan dan juga panduan cikgu yang akan cikgu kongsikan nanti, sememangnya bukan saja anda dapat lulus untuk kertas 2, tetapi juga untuk mendapatkan markah maksimum untuk anda memiliki ataupun mendapatkan A+ tersebut. Tapi sebelum itu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 Pecutan, di mana kami akan memberikan tumpuan kepada mata pelajaran biologi kertas 2 bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah cikgu, silakan. Okey, terima kasih Sean. Sekarang untuk segmen berikutnya, cikgu hendak mengajar bahagian A iaitu struktur.
Seperti yang saya bagi tahu Sean, struktur membawa pemberatan yang sangat-sangat tinggi dalam dalam kertas 2 biologi ya. Dia membawa 60 markah Sean. Wow. Berat betul. Yeah. Tapi kita mempunyai 8 soalan. Okey. Ya, 8 soalan yang mempunyai pemberatan yang berbeza-beza mengikut aras-aras dia ya. Okey. So di sini teacher telah memilih beberapa soalan ya supaya boleh memberi pendedahan kepada murid-murid di luar sana bagaimana cara menjawab soalan-soalan sedemikian. Ya, soalan pertama berbunyi begini. So ini adalah suatu struktur sel. Okey. Alright, satu struktur sel haiwan ya. Sel haiwan. So nampak tak pelabelannya di mana dia ada X, Y dan Z. Ya. So inilah yang kita bagi tahu, kita katakan sebagai soalan aras rendah di mana dia adalah mengetahui sahaja. Okey. Di mana apabila murid telah belajar bio untuk sudah hampir 2 tahun, betul? Ya. Lebih daripada 2 tahun. Ya. So anda mestilah pada tahap ini mesti sudah tahu bagaimana hendak mengenal organel-organel ini, Sean. Ya. So selalunya soalan sebegini akan membawa 3 markah di mana setiap satu jawapan yang betul akan membawa 1 markah lah. Ya. So totalnya adalah 3. Ya, jumlahnya adalah 3. Ya, betul. Okey. So kita cubalah saya memberi jawapan lah untuk soalan ini ya. Kadang-kadang itu di sini apa murid-murid perlu selalu tengok ialah kesilapan yang mereka selalu buat ialah mereka tidak tengok dengan betul. Oh. Ya, mereka salah label tu mereka salah tengok, sama kadang-kadang mereka kerana hendak terburu-buru nak habiskan dengan awal atau mereka terlalu confident Sean. Ya. Kan? So itu yang tolong murid-murid dia apabila anda membuat peperiksaan ini anda mesti pastikan anda baca berulang kali soalan itu dan jawapan tu pastikan anda cek balik. Itu penting. Itu penting. Sangat, itu sangat penting. Ramai murid-murid di sana apabila habis selalu nak merdeka tidak cek balik jawapan mereka Sean. Ya, okey. So jawapannya ini sahaja. Nothing special lah kan. Ini adalah soalan yang biasa keluar. Di inilah jawapannya. X adalah centriole, Y adalah lysosom dan Z adalah jasad Golgi. Ini semua adalah organel-organel yang biasa. Ya. Yang perlu murid-murid tahu pada tahap ini. Alright, ini semua adalah yang biasa ya. Okey. So kita pergi kepada soalan seterusnya yang juga berkaitan dengan soalan ini Sean. Okey. Okey, so ini merupakan soalan yang aras tinggi sedikit. Okey. Ya. Okey. So bahagian A, struktur juga, soalan yang sama, stimulus yang sama. Apabila mereka diberi gambar raja sebegini Sean, kita akan panggil dia sebagai stimulus. Okey. So ini memberi panduan kepada murid-murid bagaimana hendak menjawab yang apa perlu dijawab mengikut stimulus itu. Ya. So selalunya murid-murid yang mengambil bio beranggapan, bukan murid-murid juga sahaja, guru juga dan juga ibu bapa beranggapan bio ini adalah suatu subjek di mana anda perlu menghafal. Ya. Tapi bagi saya tidak, Sean. Oh, tidak. Anda perlu menghayatinya dan anda perlu tahu bagaimana hendak mengaplikasikan setiap pengetahuan biologi anda kepada soalan. Itu yang sangat penting. Ya. Ya? Alright. Okey. So soalan berbunyi sebegini ya. Terangkan fungsi organel Z. Okey, tadi kita sudah tengok organel Z tadi adalah Golgi, jasad Golgi. Ya. Okey, so ini adalah soalan bersambungan lah. Mungkin dalam soalan 1 dia ada soalan yang pertama tadi yang sebelum itu adalah soalan A, yang ini mungkin adalah soalan B. So mereka berkaitan. Okey. Okey, terangkan fungsi organel Z dalam pembentukan enzim. Sekarang nampak tak? Sekarang kita hendak kaitkan fungsi organel itu di dalam enzim ekstrasel. Bermaksud kita hendak kaitkan organel itu dengan fungsinya. So di sinilah anda perlu, murid-murid perlu faham apa kaitan itu. Okey. And satu lagi yang sangat-sangat penting teacher, cikgu nak emphasize di sini, nak tekankan di sini, sila tengok berapa markah yang diperuntukkan untuk setiap soalan. Kadang-kadang murid-murid ni apabila mereka memberi jawapan, mereka hanya memberi jawapan untuk 1 markah. So di sini apabila setiap satu soalan mereka hilang markah, apabila kita jumlahkan, jumlah markah dia sangat-sangat banyak, Sean. So kadang-kadang murid tak nampak perkara begini. So ingat, apabila dia memberi 2 markah, rasa-rasa Sean kena ada berapa isi, Sean? 2, cikgu. Ya, itu dia. Sangat senang. 1 isi, 1 point. That's it. Apa susah?
Kan? Alright, okay. So, jawapannya berbunyi sebeginilah. Ya. Yeah? Alright. So, nampak tak? Memproses, mengubah, suai dan membungkus protein. Ya. So, nampak tak? Apabila dia ada slash ini, murid-murid boleh menggunakan perkataan mana-mana pun anda masih betul, Sean. Okay. Tak ada masalah. Ya. Ya, okey. So apabila dia sudah mengubah suai membungkus protein tu, dia akan bungkuskannya di dalam vesikel angkutan. Ya, ini penting because ada dua jenis vesikel and murid-murid perlu tahu perbezaan antara dua-dua mereka secara betul. Okey. Ya, okey. So dia akan mengangkut protein yang terubah suai ini ke luar sel. Nampak tak? Ke luar sel. Okey. Nampak ya? Perkataan ekstrasel ini. Nampak tak teacher kaitkan balik kepada jawapan itu? Kerana enzim ekstrasel bermaksud enzim luar sel. Tetapi nampak tak cikgu tidak menggunakan perkataan ekstrasel sebagai jawapan. Cikgu memberi setelah mencari satu lagi perkataan yang berbeza berbanding ekstrasel. Okey. So itu adalah satu teknik, Sean, di mana ramai murid-murid selalunya akan menggunakan perkataan yang sama daripada soalan sebagai jawapan. Kalau dia menggunakan apa saja perkataan daripada soalan sebagai jawapan, tiada markah, Sean. Okey. Sebab itu anda perlu pastikan, itu sebabnya teacher bagi tahu selalu kena baca balik soalan, Sean. Okey. Baca balik soalan, jawapan tu kena baca balik soalan jawapan anda sendiri. Ya. Ya, pastikan apa-apa perkataan yang ada di dalam soalan anda tidak menggunakan perkataan yang sama sebagai jawapan. Okey. Itu adalah satu tips. Ya, so tolong pastikan apabila baca jawapan anda tu, perkataan ini ada dalam soalan lah. Kita kena cari perkataan yang lain pula. Satu tips yang sangat penting tu ya. Okay. So memang walaupun dia perkataan dia seindah mana, secantik mana, tiada markah ya. Right. Okay. So ini adalah satu soalan struktur ya. Yeah. So kita sekarang tengok bahagian soalan struktur juga. Bagi saya struktur ni memerlukan masa yang sangat panjang. Alright, okay. Terangkan mengapa pesakit diabetes tidak digalakkan mengambil nasi yang berlebihan. Rasa-rasa Sean ni pesakit diabetes ni apa ya? Pesakit yang mengidahi masalah sebagaimana ya? Mungkin masalah yang dihadapi kalau mengikut pengetahuan saya lah, Igo. Kandungan darah dia mengandungi kandungan gula yang banyak. Kan? Semesti Sean tahu kerana diabetes ini merupakan satu masalah yang sangat besar di Malaysia. Ya, betul. Kan? Kerana gaya hidup kita yang tidak sehat semakin hari. Ya, betul. Alright. So ini merupakan satu soalan aras tinggi, Sean. Walaupun soalan ni nampak pendek dan dia hanya membawa 3 markah, tetapi soalan ini adalah soalan aras tinggi. Bermaksud seorang murid bukan saja kena tahu apa masalah pesakit diabetes, dan dia juga perlu mengaitkan apa kandungan di nasi yang menyebabkannya berbahaya untuk pesakit ini. Itu dia, Sean. And dia juga mempunyai suatu teknik yang sangat-sangat penting. Last teacher bagi tahu apa teknik itu so jawapannya berbunyi begini. Because di sini teacher tak nak bagi jawapan tak. Teacher lebih hendak menekankan teknik. Jawapannya berbunyi begini. Nasi berlebihan, nampak tak teacher ada perkataan berlebihan. Ini bermaksud apabila pesakit diabetes ini mengambil nasi secara berpada-pada. Kan, kerana soalan pun berlebihan, betul? So secara berpada-pada tak ada masalah, Sean. Kesian juga kadang-kadang dia pun nak makanlah juga nasi goreng kan. Tak apa. Tapi berlebihan itu yang akan menjadi masalah. Betul. So murid kena tahu benda tu. Nasi berlebihan. So sila pastikan jawapan anda menekankan perkataan bahawa ini sudah ada suatu kuantiti yang lebih. Mengandungi, nampak tak, glukosa berlebihan. So apabila nasi secara sedikit, so tak ada masalah. Apabila nasi yang terlalu banyak, berlebihan, glukosa berlebihan, Sean. Betul. So sekarang kalau kita ni seorang yang kita tidak mengalami diabetes lah. Kita tidak mengalami diabetes, kita makan nasi sebanyak mana pun tak ada masalah, Sean. Kerana
badan kita boleh mengubah semua glukosa yang berlebihan ini kepada glycogen. Kan? Bekas makanan kita ni manusia dan haiwan ni adalah organisma yang dinamik. Bermaksud kita punya makanan ini tak sama. Ada hari kita ada birthday party, kita makan banyak. Ada hari kita tak ada masa, kita tak makan banyak. Itu ialah lumrah hidup. Tetapi kalau anda ini ialah seorang yang sehat, badan anda mesti sudah tahu macam mana nak adjust perubahan-perubahan ini, Sean. Ya, betul. Ya, okey. So pankreas pesakit diabetes ini kurang menghasilkan insulin. Kurang menghasilkan insulin. Itu masalah utama dia orang. So glukosa berlebihan, nampak tak? Glukosa berlebihan tidak dapat ditukarkan kepada glycogen. Okey, kandungan glukosa di dalam darah akan meningkat. Inilah yang menyebabkan pesakit itu ialah seorang diabetik. Tapi nampak tak? Nampak tak kenapa teacher gariskan semua perkataan, nampak tak warna kuning-kuning ini? Kan? Berlebihan, kurang, berlebihan, meningkat. Satu daripada teknik yang teacher hendak bagi tahu di hari ini ialah ini merupakan satu soalan kuantitatif, Sean. Di mana anda perlu menekankan kuantiti dia kerana soalan dia kuantiti. Ini yang selalunya murid-murid tidak nampak. Saya pun tak perasan tadi. Okey, so ini adalah soalan kuantitatif, Okey, so ini pun soalan berbentuk kuantitatif juga. SIM membuat terapi sona di mana suhu di bilik sona mencecah hampir 60 darjah Celsius. Setelah menjalani terapi ini, SIM mendapati bahawa air kencingnya lebih pekat dan hanya sedikit dihasilkan. Terangkan situasi. Nampak tak? Lebih pekat dengan hanya sedikit. Dengan 60 darjah. So ini juga merupakan soalan kuantitatif, Sean. Aras tinggi juga. Sebab itu jawapannya cikgu telah memberi kuningkan semua ayat-ayat kuantitatif di sini. Nampak tak? Ini dia. Akibat suhu yang tinggi banyak. Bukan sedikit dia, memang kalau tak ada apa-apa pun kita akan berpeluh. Tapi kerana dia masuk sauna, peluh dia banyak. Tekanan osmosis darah meningkat. Kepekatan ADH meningkat. Menyebabkan dia lebih telap. Nampak tak? Lebih telap. Ini maksudnya soalan kuantitatif. Ini bermaksud soalan kuantitatif. Satu lagi jenis soalan yang teacher nak terangkan hari ini adalah soalan berbunyi sebegini. Soalan struktur juga. Terangkan apa yang akan berlaku kepada pengangkutan glukosa jika struktur X tiada. Saya hendak Sean tengok perkataan struktur X dan murid-murid di luar sana juga. Tiada. Okey, ini adalah suatu soalan yang memerlukan teknik yang sangat tinggi juga. So tenaga, nampak tak? Apabila yang ini kita panggil sebagai soalan yang berbentuk negatif. Tenaga, sebab itu tenaga tidak dapat dihasilkan. Kerana struktur X ini apa? Struktur X ini ialah mitokondria. Kondria, tak ada tempat kondria. Alright. So sebab itu tenaga tidak dapat dihasilkan. Pengangkutan aktif tidak berlaku. Glukosa tidak dapat diangkut. Nampak tak? Teacher tekankan perkataan negatif. Ini adalah satu teknik yang sangat penting. Apabila kita tengok ada soalan yang berbentuk negatif, jawapan perlulah berbentuk negatif. Positivity tak boleh dipakai di sini Anda perlu berbentuk negatif. So soalan seperti inilah yang murid-murid perlu tengok. Because soalan ini semua saban hari akan keluar. Betul. Apabila tekniknya tidak betul, murid akan kehilangan markah yang banyak. Dan harap dengan teknik yang ditunjukkan ataupun yang dikongsi oleh cikgu, anda semua akan mendapat markah maksimum bagi kertas 1 bahagian A. Dan sebelum kita teruskan, kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Sukses SPM 2021 Pecutan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali semula menonton Sukses SPM 2021 Pecutan, di mana hari ini kita akan beri tumpuan kepada kertas 1 bagi mata pelajaran, bukan kertas 1 tetapi kertas 2 bagi mata pelajaran biologi bersama dengan Cikgu Rama. Dan untuk sekarang kita akan memberikan tumpuan kepada bahagian B dan C. Silakan Cikgu. Bahagian B dan C adalah bahagian esei, Sean. So selalunya
markah di sini adalah sangat besar-besar. Ya. So, apa yang kita tengok di struktur ialah selalunya markah dia adalah 1 poin, 1, 2, 3 maksimum Tak di begitu sana. banyak, ya? Tetapi di sini markahnya sangat banyak. Itu yang murid sangat-sangat takut. Tapi jangan takut. Apabila anda sudah biasakan diri tengok pelbagai jenis soalan, itulah cara kita menguasai segala jenis soalan sebegini. Okey. Okey, tanpa melengahkan masa, kita masuk bahagian esei dulu, ya. Baik, cikgu. So bahagian B adalah di mana dia akan diberi 2 soalan, dan 2 soalan ini anda boleh pilih mana-mana satu. Okey. Di sini pelajar murid-murid relax sedikit lah, ya. Boleh pilih, ada pilihan kan? Ya. Okey. Sean minat tak permainan bola sepak? Oh, minat juga ya. Oh, minat okey. So permainan selalunya pemain bola sepak ni dia selalu kerana mereka menggunakan Kaki. lutut. Yes, ya. lutut dan kaki, ya, betul lah kan. Itulah dia punya rezeki dia kan. Ya. So mereka selalu mengalami kecederaan di lutut, Sean. Ya. So ini merupakan suatu pembedahan yang biasa mereka buat. Inilah yang kita panggil sebagai soalan jenis aplikasi. Okey. Di mana pengetahuan biologi diintegrasikan di dalam soalan supaya murid boleh mengaitkan dan memberi hujah-hujah yang sesuai untuk mendapatkan poin-poin. Selalunya di sinilah yang murid rasa sangat susah. Sebenarnya tidak. Apabila anda sudah tahu bagaimana hendak mengaitkan pengetahuan biologi kepada soalan-soalan ni, anda pasti boleh buat. Okey, soalannya berbunyi begini. Bagaimanakah permukaan plastik dan logam membantu pesakit osteoartritis? Osteoartritis ini ialah suatu masalah di mana cartilage, rawan telah haus apabila kita banyak gunakan. Seperti pemain bola sepak, Sean. Ya, betul. Ya, alright. So, meneruskan kehidupan seharian. Ini adalah soalan kebat, soalan aras tinggi. Ya. So, nampak tak apabila dia perlu tahu siapa itu pesakit osteoartritis, and mereka juga perlu tahu bagaimana hendak mengaitkan plastik dan logam ini kepada pesakit dalam pembedahan ini, dan bagaimana digunakan. So ini adalah suatu soalan di mana dia memerlukan ciri dan fungsi, Sean. Bermaksud anda perlu tahu apakah ciri plastik dan apakah ciri logam, dan bagaimana dia membantu pesakit ini untuk meneruskan hidup dia secara seharian. Kerana kalau lutut kita ada masalah, kita tak boleh jalan, dia akan menurunkan kualiti hidup, Sean. Ya, betul. Okey, inilah jawapannya, ya. So nampak tak logam di permukaan tulang iaitu femur, dan tulang bawah adalah tibia. Ini semua adalah nama-nama tulang di mana murid perlu tahu. 2 tahun belajar biologi, kalau hendak buat medicine atau apa-apa yang berkenaan dengannya, anda perlu tahulah nama tulang-tulang ini, ya. Alright, dan plastik sebagai perantara. Nampak tak jawapan ini anda perlu kaitkan dengan 2 plastik dengan logam itu. Itu sangat penting. Jangan beri jawapan tanpa merujuk kepada stimulus. Itu adalah perkara yang kesalahan yang selalu dibuat oleh murid. Mereka tidak mengaitkan jawapan mereka kepada stimulus. Sebab itu anda perlu bagi tahu kenapa logam tu di mana kedudukannya, mana posisinya. Tulang bawah dan plastik itu di mana pula posisinya. Itu perlu tahu. So apabila bagi ini, kita bagi sebagai, kita katakan sebagai ciri. Okey. So yang di bawah ni nampak tak, bertindak sebagai tulang rawan, mengurangkan geseran. Geseran itu kerana nampak tak, dia ini ada 2 tulang di sini, Sean. Kerana apabila rawan antara mereka haus, mereka boleh bergeser. Sakit. Ya, betul. So inilah yang menyebabkan mereka boleh mendapat suatu relief lah, daripada masalah mereka ni. So dia akan mengurangkan geseran. So ini merupakan rawatan sakit sendi yang teruk. Kalau sakit sendi yang sedikit-sedikit, apabila Sean merujuk kepada doktor, mungkin mereka tidak akan memberi pembedahan ini sebagai penyelesaiannya. Kerana mungkin mereka akan bagi tahu anda boleh makan suplemen atau boleh exercise sedikit, bersenam sedikit yang sesuai untuk mengatasi masalah ini. Tapi kalau dia ini merupakan sangat teruk, dan barulah prosedur ini akan disarankan oleh doktor-doktor lah. Dan dia boleh mengurangkan kesakitan. Inilah yang bagi saya paling penting. Betul tak? Kalau saban hari sakit tak boleh. Kan? So dia akan meningkatkan kualiti hidup. So yang ini semua
Tadi kita sudah ada ciri, yang ini adalah fungsi. So bermaksud anda perlu tahu kaitkan logam dan plastik ini kepada bagaimana dia mengurangkan masalah yang dihadapi oleh pesakit osteoartritis ini. Sebab itu kita panggil dia sebagai soalan berbentuk ciri dan fungsi. Ciri dan fungsi ini adalah soalan yang selalu juga keluar, bukan saja di essay, Sean, juga di struktur. Okey. Alright. Okey, kita pergi kepada soalan yang seterusnya, ya. Baik, Ibu. Alright, okey. So comel-comel hari ni kita punya organisma ni, comel betul. Okey, so ini adalah satu soalan di mana anda perlu tahu, murid-murid perlu tahu bagaimana, apakah hubungan antara 4 organisma ini dari segi rantai makanan. Ya. Okey, so soalannya berbunyi sebegini, bina. So bermaksud ini pun sebenarnya walaupun dinampak senang, ini pun sebenarnya adalah soalan yang aras tinggi juga. Oh, ya ke? Di mana anda perlu tahu siapa pengeluar, siapa pengguna primer, siapa pengguna tertiary dan siapa pengguna tertiary lah yang paling akhir. So anda perlu tahu. Murid-murid perlu tahu, and bukan itu saja, murid-murid juga perlu mengaplikasikan teknik yang betul. So ini jawapannya. Padi, di sini kita tidak akan tulis perkataan dimakan, ya. Tapi kita menggunakan suatu anak panah. Apa akan berlaku kalau seorang murid hanya menggunakan seperti ini saja? Boleh tak dash macam ini? Saya rasa tak boleh, sebab dia tak ada arah. Kita tak tahu sama ada ulat dimakan oleh padi ataupun padi dimakan oleh ulat. Ya, itu dia, Sean. Betul, Sean. Ramai juga murid tidak tahu perkara ni. Apa mereka buat ialah dia tulis padi, selepas itu mereka menggunakan dash sebegini. So ini hanya boleh digunakan untuk melabel apabila anda melukis. Melabel tadi ada soalan sel haiwan, betul? Ya, betul. So kalau anda diperlukan melukis dan perlu melabel, baru kita boleh menggunakan dash sebegini. Kalau tidak, anda perlu menggunakan anak panah, Sean, because anak panah begini menunjukkan bahawa ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini. Apa akan jadi? And soalan ni membawa 4 markah, Sean. So kalau apa jadi kalau murid tertukar? Dia punya urutan ya. Mungkin dia tidak tengok dengan secara betul. Ular ini mungkin dia ingat ular kecil kot, atau burung ni burung helang kot. Tak nampak, itu sebabnya cikgu kata kena refer pada stimulus. Ini nampak macam burung helang ke? Tak adalah. Tidak, burung pipit je kan. So jangan kita anggapkan dia sebagai burung helang dan letak ular ni di sana dan burung ni di sini. Kan? So itu akan menyebabkan jawapan anda menjadi salah. Kesian, Sean. So kerana ini adalah satu soalan berturutan. So kita kena ikut turutan dia. Sebab itu dia bagi 4 markah. So sebab itu. So nampak senang sebenarnya kalau anda tidak tahu teknik yang betul. Soalan yang senang ini pun anda boleh hilang markah. Bukan teacher nak menakutkan. Saya amat berharap apa yang teacher highlight untuk hari ini boleh dijadikan sebagai tunjuk ajar pada last minute ini. Ya, betul. Okey. So ini adalah suatu soalan bahagian C, Sean. Soalan bahagian C adalah soalan yang paling digeruni kerana murid-murid rasa soalan ini tiada pilihan. You're stuck with it. Not only that, selalunya soalan ini adalah dalam bentuk kebat. Alright. Selalunya kebat ini tidak payah bimbang murid-murid di luar sana. Kerana soalan ini amat berkaitan dengan kehidupan seharian. Itu sahaja. Apabila anda tahu, anda nampak, dan anda sudah biasa mengaitkan setiap pengetahuan biologi anda kepada kehidupan seharian, anda boleh nampak, anda boleh buat soalan ini dengan senangnya. Tetapi teknik penting, Sean. Betul. Teknik sangat penting. Jangan lupakan perkara itu. Soalannya berbunyi begini. Ini adalah seorang perempuan mengandung lah kan. Puan Maria mengandung selama 5 bulan. Beliau mempunyai beberapa masalah seperti berikut. Ini semua adalah masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh seorang ibu mengandung lah ya. So Puan Maria ni mengalami masalah diabetes semasa mengandung. Ada kalanya kita tidak diabetes, tapi tiba-tiba bila mengandung dapat pula diabetes. Oh, itu masalah. Kekurangan sel darah merah. Ini pun biasa kita dengar, dan juga mempunyai tekanan darah yang tinggi. Ini menunjukkan bahawa
pregnancy dia ni Kehamilan dia. kehamilan dia ini mempunyai risiko yang tinggi. So apabila itu sebabnya doktor menasihati supaya Puan Mariam mesti melakukan beberapa penyesuaian kepada diet. Okey. Ya, okey, agar tidak mendapat komplikasi apabila kandungannya semakin lanjut, apabila kandungannya dia baru 5 bulan. Kalau dia lagi menjadi 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan lagi masalah, Sean. Ya, betul, Ibu. Alright. Okey, cadangkan menu harian yang sesuai dan berikan justifikasi anda terhadap cadangan. Ini adalah soalan aras tinggi, Sean. Okey. Bukan saja anda kena bagi cadangan, Ya. dan perlu juga memberi justifikasi kenapa anda pilih jawapan sebegitu. Ya. Alright. So, and dia membawa 10 markah, Sean. Ini yang paling ditakuti oleh murid-murid sekalian. Kan? 10 markah. Banyak markah tu, Ego. Tapi jangan bimbang. Soalan ni nampak tak? Dia mempunyai 3 yang anda perlu bagi tahu. Bermaksud setiap satu ini maksimum dia akan bawa 3 atau 4 macam tu saja. Ya. So dia tidak 10 markah ni pergi kepada satu tempat. Actually, bagi saya soalan ni lebih senang. Okey. So cadangkan menu yang sesuai. Okey, teacher ada teknik ya. Ambil makanan yang mempunyai karbohidrat kompleks. Ini adalah cadangan. Ya. Nampak tak? Cadangan seperti bijirin. Apabila anda memberi contoh, Sean, anda mendapat markah, Sean. Nampak tak? Bagi karbohidrat kompleks tetapi anda juga bagi bijirin, capati, oats, ini semua. Apabila memberi contoh, selalunya anda boleh mendapat markah. Okey. Okey, untuk memberi tenaga semasa menampung. Okey, ini semua adalah kenapa, apa fungsi karbohidrat ini lah kan. So, kurangkan pengambilan gula ringkas di mana sugar, normal sugar lah kan. Kerana gula di dalam darah akan meningkat dengan sangat cepat. Ya, betul. Because karbohidrat kompleks akan mengambil masa yang lama untuk dicernakan. So, dia akan release sikit by sikit. So, dia tidak akan meningkatkan gula anda dengan cepat. Ya. Okey, itu dia ya. Okey, so untuk mengelakkan bayi obes dan mendapat diabetes jenis kedua. Iaitu because of lifestyle ya. Ya. Okey. Ini ialah untuk yang kedua punya, kekurangan sel darah merah. Apa cadangan anda? Perlu mengambil makanan yang mempunyai kandungan besi yang tinggi. Ya. Nampak tak cikgu juga ada memberi contoh. Contoh dia. Ingat, esei yang baik perlu ada contoh. Apabila memberi contoh, anda mendapat markah, Sean. Ya. So perlu tahulah apa yang mempunyai kandungan besi yang tinggi. Okey. Untuk meningkatkan pembentukan hemoglobin dan sel darah merah, pertumbuhan fizikal dan mental bayi akan sempurna dan tidak terbantur. So inilah cadangan anda untuk mengatasi masalah kekurangan sel darah merah. Ya. Okey, so bahagian yang satu lagi masalah yang kita belum selesai lagi ialah tekanan darah tinggi, Sean. Ego, lagi satu. So apa yang perlu cadangan anda ialah kurangkan pengambilan garam dan gula. Okey. Lakukan senaman yang ringkas dan sesuai. Alright, kurangkan. Ini semua adalah untuk mengurangkan tekanan darah. Nampak tak bagaimana teacher mengaplikasikan setiap jawapan dia? Okey, supaya dia boleh kaitkan dengan soalan tu, tekanan darah tinggi. Inilah cara untuk kita membuat soalan-soalan sebegini. Dengan apa yang cikgu dah kongsikan tadi memang nampak rasanya lah macam senang sikit kan? Bila kita dapat pisahkan dan juga kaitkan jawapannya dengan soalan tu, rasanya lagi senang lah. Terima kasih cikgu atas perkongsian ilmu cikgu, bagaimana kita boleh macam memudahkan kita untuk menjawab soalan bahagian B dan juga bahagian C. Dan sekarang kita akan berehat seketika. Kembali semula ke Sukses SPM 2021 Percotan. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 Percotan bagi mata pelajaran biologi kertas 2 bersama dengan Cikgu Rama. Baiklah cikgu, silakan. Ya, okey, terima kasih Sean. Berjumpa kembali ya. Okey, murid-murid di luar sana, kita sudah hampir untuk menduduki peperiksaan SPM Biologi ya. Betul. Okey, di sini teacher juga mengambil kesempatan untuk menekankan apakah kesilapan umum murid yang biasa saya nampak sepanjang pengalaman saya. Alright, okey. So, soalan pula. Okey, so poin yang pertama ialah selalunya saya rasa murid tidak membaca soalan dengan betul. Tolong pastikan baca soalan dengan betul. Kalau boleh gariskan perkataan penting dalam soalan itu supaya anda mempunyai panduan yang
yang betul bagaimana hendak menjawabnya. Ya. Ya? Okey. So, poin kedua ialah jawapan murid tidak berkaitan dengan stimulus. Ini adalah masalah yang sangat besar, Sean. Kadang-kadang apa yang anda baca dalam buku teks tidak semestinya gambar raja atau carta alir atau apa-apa saja tidak semestinya sebiji keluar dalam soalan. Mungkin dia akan keluar dalam bentuk yang lain. Mungkin anda belajar dalam bentuk gambar raja tetapi dia keluar dalam bentuk carta alir atau dia bentuk dalam graf. So bermaksud apabila kita sudah buka minda kita untuk mengaitkan setiap pengetahuan kita kepada stimulus itu, baru anda boleh nampak kaitannya. So jangan panik. Selalunya apabila murid menampak satu soalan yang gambar raja yang tidak pernah dijumpai, mereka panik seterusnya. Kan? Tolong jangan panik Ambil satu tarik nafas, okey, baca soalan tu semula, mesti dia adalah something yang kita yang pernah belajar. Ya, betul. Alright. So apabila tolong kaitkan dengan stimulus. Okey. Apa yang dia diberikan. Jangan bimbang, nanti kita akan tengok balik soalan jenis itu Tidak menggunakan teknik, sebab itu setiap slide saya yang terdahulu cikgu menekankan teknik itu, ciri dan fungsi, soalan negatif, kuantitatif. Betul tak? Kerana itu semua adalah teknik. Bukan saja anda perlu tahu setiap poin, tetapi teknik untuk bagaimana hendak menjawab soalan ini adalah sama penting. Ya, betul. Okey, menggunakan ayat compound. Ayat compound ni kadang-kadang murid mempunyai satu sifat di mana mereka suka memberi ayat yang sangat-sangat panjang, Sean. Apabila memberi ayat yang panjang dengan kata penghubung yang banyak sangat, aduh, kadang-kadang kita boleh miss the point. Itu sebabnya teacher sarankan kalau boleh jawapan anda short and sweet. Kan? Dia memudahkan nanti untuk kita menarik poin dia. Ya, betul. Okey, so menggunakan isi huraian dari sumber yang tidak relevan. Ini yang paling penting. Itu yang masa segmen pertama, nampak tak teacher bagi tahu cakupan konstruk kita adalah daripada buku teks dan DSKP sahaja. So tolong jangan ambil daripada Pakcik Google, daripada Google. Bukan apa kita tak takut benda tu terlalu high level yang mungkin tiada dalam skema permakahan itu dia. Betul. So keep within the limit of your textbook dan DSKP. Okey, hujah kosong tanpa nilai-nilai biologi. Kadang-kadang murid rasa apabila mereka tulis dengan panjang, mereka layak mendapat markah yang tinggi. Itu adalah tanggapan yang salah. Perlu ada nilai-nilai biologi. Tidak terdedah kepada pelbagai soalan kebat. Kadang-kadang murid kita ni nak kata, saya tak naklah guna perkataan malas kan. Kadang-kadang mereka apabila mereka mencuba soalan, mereka akan sip sekolah soalan-soalan kebat yang susah ni, Sean. Oh, tidak. So mesti mempunyai pendedahan. Itu adalah satu tip, cikgu. Jawapan yang terlalu singkat. Ini selalunya berlaku di esei di mana apabila pelajar tulis dalam point form atau tulis dalam bentuk jadual. So apa yang mereka buat ialah mereka membuatnya terlalu ringkas tanpa huraian. Tiada huraian, tiada markah. Ya, betul. Itu yang akan berlaku. Okey, so ini saya teacher ambil dua contoh lah. Jawapan murid yang tidak berkaitan dengan stimulus. Okey, tengok betul-betul. Raja menunjukkan tindakan enzim maltase terhadap substrat P. So ini adalah tindakan enzim maltase. Okey, berdasarkan raja nyatakan dua ciri. So di sini ayat yang perlu diberi perhatian ialah berdasarkan raja. So apabila nampak tak jawapan yang salah, mempercepatkan tindak balas menghasilkan glukosa, ternyata asli pada suhu yang tinggi. Jawapan ini tidak mendapat markah, Sean, walaupun secara faktanya adalah betul. Ini kerana jawapan dia tidak berkaitan dengan stimulus. Dalam stimulus kita tak nampak dia mempercepatkan tindak balas. Kita tak nampak yang dia ternyata asli. Kan? Walaupun jawapan tu secara faktanya betul, murid tidak akan mendapat markah, Sean. Ini yang paling kesian. So apabila itu sebabnya teacher bagi tahu, tolong tengok stimulus, jawab ikut stimulus. Tengok jawapannya, enzim tindak balasnya adalah berbalik. Kerana nampak tak arrow dia tu? Di sini kerana kemudian dia reverse pergi sana. So itu adalah berbalik. Itu yang kita nampak dalam gambar raja tu. Sebab itu soalan ni jawapan ni dapat betul. Kan? So enzim maltase tidak termusnah atau berubah selepas tindak balas. Kan? Nampak? Ini ialah enzim maltase, betul?
Kan ini Allah tak naklah macam ni kan. Kan? Betul. Ini pun enzim maltase. Ini enzim maltase kompleks lah. Nampak tak? Dia masih tidak berubah bentuk. Itu saja yang kita nampak. So jangan tulis apa yang kamu tak nampak. Okey. Okey, itu satu tips ya. Ya. Jawapan murid yang tidak berkaitan dengan stimulus. Okey, satu lagi. Okey, cikgu. Hujah kosong yang tiada nilai-nilai biologi, Sean. Okey. So ini adalah yang biasa kita nampak apabila pelajar mempunyai pengetahuan yang sangat cetek. Beliau tak tahu macam mana hendak uraikan, kelentong je lah. Kan? Okey, so nampak ni. Terangkan kebaikan susu ibu. Ya. Sangat simple soalannya dan membawa 4 markah. Jawapan pelajar. Secara amnya nampak betul. Susu ibu sangat baik. Ya, amat berkesan untuk kesihatan susu formula, tidak baik mempengaruhi. Aduh. Kan? Tetapi tak ada nilai-nilai biologi, Sean. Tak ada nilai-nilai biologi. Anda perlu huraikan apa kaitan soalan, apa kandungan susu ibu tu yang menyebabkan dia makanan yang terbaik untuk bayi. Ya. Okey? So itu sebabnya jawapannya berbunyi begini. Ya? Okey, susu ibu mempunyai protein, nampak tak? Protein yang tinggi. Okey, sesuai untuk membantu pertumbuhan bayi. Bermaksud anda kena analisis apa kandungan susu ibu tu satu persatu. Ya, betul. Ya, susu ibu mempunyai antibody yang banyak. Okey, antibody ni anda tidak akan dapat di dalam susu formula, Sean. Itulah kelebihan susu ibu. Ya. Kan? So mempunyai yang banyak untuk melawan penyakit. Sebenarnya, Sean, 4 markah ni, 2 ayat ini adalah cukup untuk anda mendapat 4 markah, Sean. 1 markah di sini, Sean. Ya. Dan juga Nombor huraian dia juga. 2, markah kedua di sini. 1 markah di sini. Markah keduanya di sini. So total kita dah dapat 4 markah dah. Ya. So nampak tak? Dia tidak perlu panjang-panjang. Penting apabila isi dia ada dan teknik dia betul, anda pasti akan mendapat markah. Ya. Ya, itu janji kita. Baiklah, cikgu. Terima kasih, cikgu, atas perkongsian ilmu cikgu untuk teknik-teknik menjawab serta kesilapan umum yang dilakukan oleh kebanyakan murid. Kalau kita tak boleh belajar daripada kesilapan kita, kita belajar daripada kesilapan orang lain supaya kita tidak melakukannya. Dan kita ingin mengucapkan selamat berjaya kepada mereka yang akan menduduki ataupun bakal menduduki kertas biologi, kertas 1 dan juga kertas 2 pada bulan Mac nanti, sekarang dah bulan Mac. Dan semoga berjaya dan kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Semoga berjaya.